Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam semarak Sanggar Budaya. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada semua murid SMK Sungai Ramal. Okay, semoga kita semua dalam keadaan sihat-sihat saja ya. Okey, baik. Pagi ini menerusi slot Pusat Sumber Orientasi Tingkatan 1 dan Perkhidmatan tahun 2021. Okey, baik. Saya sebagai guru perpustakaan dan media akan memberi sedikit taklimat mengenai pusat sumber sekolah. Ini secara rawaknya pusat sumber sekolah SMK Sungai Ramal yang diberi nama yang kita panggil Semarak Minda. Izinkan saya memperkenalkan diri. Okey, saya Puan Fazila binti Abu selaku guru perpustakaan dan media di sesi pagi, manakala di sesi petang Puan Syuhaira binti Saiman. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, okey, kita kena tahu mengenai visi Semarak Minda. Okey, baik. Visi Semarak Minda ni lebih kepada mewujudkan warga sekolah yang berilmu dengan sasiah yang seimbang, berfikiran kreatif dan inovatif melalui sikap suka membaca dan meneroka sumber informasi. Misi sekolah ni kita bahagikan kepada 3, melengkapkan pusat sumber sekolah dengan prasarana informasi, menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan membentuk warga sekolah yang berkualiti. Objektif Semarak Minda ni mewujudkan kecemerlangan pendidikan di sekolah, menggalakkan penggunaan kemudahan pusat sumber, pemupukan tabiat baca dalam kalangan murid sekolah, penghasilan bahan PDPC di kalangan guru, seterusnya memperoleh kemahiran maklumat di kalangan warga sekolah. Seterusnya kita pergi kepada matlamat Semarak Minda. Ianya lebih kepada mempertingkatkan mutu pendidikan sekolah, khususnya SMK Sungai Ramal, membentuk pelajar yang berilmu dan membentuk satu profesion perguruan. Kita pergi kepada peraturan yang dilaksanakan di Semarak Minda. Okey, peraturan ni mana-mana pun kita ada peraturan, kita tertakluk pada peraturan. Begitu juga dengan Semarak Minda. Baik, peraturan umum Semarak Minda ni lebih kepada berpakaian uniform yang lengkap. Barulah kelihatan handsome, cantik. Okey, selain daripada mematuhi peraturan sekolah. Kemudian merekod penggunaan pusat sumber sekolah. Once bila dah masuk dalam Semarak Minda, kena rekod. Apa tujuan kita datang ke Semarak Minda? Okey, menggunakan pusat sumber sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, ini saya nak tekankan. Mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sebelum ini, Semarak Minda digunakan untuk kegunaan guru-guru yang ingin melaksanakan nilap. Jadi kalau mengikut jadual yang telah ditetapkan ni, jika guru-guru ataupun murid sendiri nak menggunakan pusat sumber sekolah, kena tengok jadual. Apakah penggunaan jadual Semarak Minda pada ketika itu. Okey, kemudian susun semula buku yang telah dibaca ke dalam bekas yang telah disediakan. Ini lebih kepada kita dah ambil buku yang kita nak baca tu, kemudian letak di tempat yang disediakan sama ada bakul ataupun troli supaya memudahkan pengawas pusat sumber menyusun kembali kerap buku tersebut. Okey, peraturan khusus penggunaan Semarak Minda ni terbahagi kepada 3. Iaitu yang pertama disiplin, bahan-bahan pusat sumber dan pakaian. Okey, baik. Disiplin ni lebih kepada kita menggunakan pusat sumber sekolah ataupun Semarak Minda ni dalam keadaan yang teratur. Tidak dibenarkan makan, minum dan tidur. Ianya lebih kepada untuk pengetahuan semua, Semarak Minda ni kita menyediakan satu ruangan yang kondusif untuk murid-murid mengulang kajian pelajaran, untuk membaca buku ataupun untuk murid bermain indoor, catur, congkak dan sebagainya dalam keadaan kondusif sebab kita sejuk, okey, kita berhawa dingin. Jadi kemungkinan untuk pelajar terlalu selesa untuk tidur tu pun mungkin ada, tetapi itu tidak dibenarkan lah. Okey, memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas. Maksudnya bagaimana kita datang, okey, kita menggunakan meja dan kerusi tersebut, begitulah juga kita lakukan apabila kita nak keluar. Tidak dibenarkan masuk PSS tanpa iringan guru. Okey, baik. Di sini saya ingin jelaskan. Okey, kebanyakan pengalaman saya tahun-tahun yang sebelum ini, pelajar tingkatan 1 ni sangat-sangat excited, sangat-sangat teruja untuk datang ke pusat sumber sekolah. Okey, mereka boleh datang ke pusat sumber sekolah di antara waktu antara dalam pukul 11 macam tu sebelum memasuki perhimpunan petang, sebelum masuk ke kelas. Maksud itu waktu yang dibenarkan tanpa iringan guru dan juga waktu rehat. Tetapi waktu PDPC jika ingin masuk ke pusat sumber dengan iringan guru, bermaksud guru relief
Guru relief ataupun guru subjek boleh booking slot tersebut, slot mata pelajaran tersebut untuk datang ke pusat sumber. Untuk pengetahuan semua, Semarak Minda menyediakan, membolehkan atau membenarkan kemasukan hanya 2 kelas hanya satu masa untuk mengelakkan kesesakan dan sebagainya. Kita nak yang murid-murid masuk ke pusat sumber dalam keadaan selesa dan kondusif. Kemudian pakaian tadi saya dah jelaskan awal-awal dulu tadi kan. Kita hendaklah pakaian kemas dan lengkap sejajar dengan apa kehendak sekolah ataupun peraturan sekolah. Dan lain-lain pakaian tidak dibenarkan, ini kerana sesi operasi pusat sumber sekolah hanya di waktu sesi persekolahan sahaja. Peraturan pinjaman dan pemulangan buku di pusat sumber. Biasa kalau murid-murid sangat teruja, kita ada menyediakan kepelbagaian bahan di pusat sumber untuk murid-murid boleh pinjam. Tapi ini adalah peraturan pinjaman yang pertama. Pelajar dan kaki tangan SMK Sungai Ramal layak menjadi ahli pusat sumber sekolah. Yang kedua, memiliki kad pintar dan mendaftar di pusat sumber sekolah. Yang ketiga, 2 buah buku dalam tempoh 5 hari. Dan yang keempat, tidak dibenarkan meminjam kad pintar pelajar lain untuk urusan meminjam buku. Bermaksud, kad pintar ni masing-masing kena ada. So nanti saya akan terangkan. Ini tadi dah dijelaskan, kad pintar tidak boleh dipindah milik. Bermaksud kita tak boleh pinjam kad pintar orang lain. Kad sendiri kena ada. Buku hilang, bayar mengikut harga buku asal. Ini peraturan Menteri Umum lah. Jika hilang ataupun rosak, kena ganti balik dengan ikut harga buku tersebut. Beratur semasa proses peminjaman. Tarikh pemulangan tidak boleh lewat. Jika lewat, kita adakan denda lah. 20 sen sehari. Dan langgar peraturan, kad pelajar akan ditahan. Maksud nanti kita akan tengok apakah kesalahan tersebut. Dan tak boleh pinjam lah. Ada tempoh-tempoh dia yang tertentu. Tempoh pinjaman kita ada beberapa jenis buku di pusat sumber. Buku yang bertanda merah, buku rujukan ataupun hotspot kita panggil. Buku hotspot ni dibenarkan pinjam hanya dalam pusat sumber, hanya rujukan di dalam pusat sumber saja tak boleh pinjam. Hotspot ni lebih kepada buku yang berkulit tebal dan mahal. Boleh baca, boleh buat nilam tapi hanya untuk rujukan dalam pusat sumber saja. Yang kedua, buku bacaan yang biasalah 5 hari termasuk hari cuti. Kemudian buku bertanda hijau iaitu 2 hari. Majalah dan keratan akhbar ataupun bank soalan ini tidak boleh pinjam, hanya rujukan dalam pusat sumber sahaja dan tidak boleh dibawa keluar tanpa pengetahuan guru perpustakaan lah. Kad pintar, ini yang kita cerita tadi awal-awal tadi, kad pintar. Ini adalah contoh kad pintar yang semua murid SMK Sungai Ramal gunakan untuk proses peminjaman buku di Semarak Minda. Di hadapan dan di belakang, dan kita ada layout dan boleh gantunglah. Pintar ni digunakan semasa murid-murid membuat peminjaman ataupun murid-murid mungkin boleh merekod kehadiran menggunakan Semarak Minda. Maksudnya semasa nak masuk tu, nak rekod penggunaan, scan saja kad ni dan semua dah maklumat Semarak Minda dah dapat lah. Saya percaya murid-murid dah sinonim dengan perkataan nilam. Even di sekolah rendah pun nilam dilaksanakan, begitu juga di sekolah menengah. Cuma pendekatannya mungkin berbeza. Nilam ataupun nama penuhnya ialah Nadi Ilmu Amalan Membaca. Apakah yang dikendaki dalam nilam ni? Yang pertama ialah melestarikan budaya pembacaan yang berkualiti, membantu proses pencarian ilmu pengetahuan, membina kemahiran, penguasaan literasi maklumat dan digital sepanjang hayat. Kemudian menyediakan murid Malaysia khususnya SMK Sungai Ramal untuk menjawab soalan yang menguji kemahiran pemikiran aras tinggi iaitu KEBAT. Kemudian menggalakkan penglibatan semua warga sekolah dalam pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum. Dan yang terakhir, menggalakkan penglibatan masyarakat, komuniti setempat, pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan dalam proses nilam ni lah, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Ini adalah IQ nilam. Ini adalah surat yang terkini yang kami terima. Kalau tengok tarikh dekat situ ialah bertarikh 7 Januari. IQ nilam ni ialah cara perikodan bahan bacaan oleh murid-murid, masih lagi di peringkat pembinaan dan akan dilaksanakan tahun ini. Nanti saya akan buat pembugaran nilam dan bagaimana, saya akan terangkan bagaimana rekod. Untuk makluman awal, IQ nilam ni akan direkodkan menerusi
ID Delima, menggunakan ID Delima. Bermaksud tiada lagi menulis dan sebagainya, dan semuanya kita akan key in menerusi ID Delima. Okey, di manakah lokasi Semarak Minda? Okey, sepanjang blok di blok D Aras 2 ni adalah lokasi Semarak Minda. Okey, ini adalah Semarak Minda. Okey, kami di Semarak Minda ni teruja, okey, teruja dalam menanti kehadiran murid-murid semua. Baik, kita tengok sikit ruang dan sudut, apakah ruang dan sudut yang terdapat di Semarak Minda. Ini adalah kaunter sirkulasi, di mana di kaunter ini berlakunya proses peminjaman dan pemulangan buku. Sudut pameran buku baru, murid-murid boleh rujuk di sudut pameran buku baru ni untuk mengetahui apakah buku yang terkini yang terdapat di pusat sumber dan boleh melakukan proses peminjaman. Sudut santai. Sudut santai ni di sini murid-murid boleh gunakan sudut santai ni untuk bermain catur, bermain congkak. Okey, dan juga boleh juga untuk melakukan pembacaan santai seperti majalah dan sebagainya. Okey, baik. Kios pembelajaran Bestari. Okey, di sudut kios pembelajaran Bestari ni, murid-murid boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat ataupun melayari rak digital, OPEC dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat. Saya fikir itu sahaja daripada saya untuk slot pusat sumber sekolah. Kami di Semarak Minda sangat mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran murid semua. Sehingga kita berjumpa di pembukaan sekolah yang akan datang. Kita pun tak tahu bila sekolah, dan untuk pengetahuan semua murid, sepanjang PKP ni Semarak Minda menutup operasi ataupun menutup perkhidmatan kepada semua murid. Semarak Minda akan dibuka apabila mendapat arahan daripada pihak pentadbir. Itu saja. Sekian, terima kasih.